Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid semua? Semoga sihat. Alhamdulillah. Sihat selalu dan Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini cikgu nak ajar kamu tentang berkaitan dengan unit 4 iaitu teknologi pertanian. Baik, kamu boleh buka buku RBT tahun 5 pada muka surat ni 64 ya. Jadi untuk hari ni cikgu nak ajar kamu tentang teknologi pertanian. Baik, penanaman pelbagai pokok di kawasan rumah kita menjadikan cantik dan menarik. Jadi soalan yang ditanya kamu ialah, bagaimanakah jika kita tinggal di tempat yang mempunyai kawasan yang terhad? Jadi kita lihat dua orang sketsa lah. Kita lihat sketsa ini. Kita dengan Alia dan kawannya. Baik, cantiknya. Pandai kamu membuat reka bentuk sudut tanaman di rumah kamu, Alia. Jadi Alia pun menjawab, ayah saya membuat sudut tanaman sayur dan herba untuk menghias kawasan rumah. Jadi kita boleh lihat Alia menyatakan bahawa tujuan ayahnya menanam pokok ialah untuk menghias kawasan rumah. Jadi kita lihat pada muka surat sebelah pula. Jadi semua pokok di sini ditanam dengan menggunakan bekas siap. Jadi kat sini yang menarik ialah ia menjawab, ya, melalui sistem takungan ini kita tidak perlu menyiram tanaman ya. Okey, tidak perlu menyiram tanaman setiap hari walaupun kawasan rumah terhad. Kita masih boleh bercucuk tanam. Jadi di bandar ni kawasan terhad. Jadi walaupun kawasan di rumah kamu terhad, tapi kamu masih lagi boleh menanam dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang lah, iaitu seperti kaedah hidroponik, kaedah tanaman renek, kaedah tanaman bertingkat dan sebagainya. Jadi kat sini untuk yang ni kalau kamu pandai, tidak perlu siram tanaman setiap hari. Jadi maksudnya di sini ialah berkemungkinan bahawa ayah Alia menggunakan kaedah penanaman hidroponik, berkemungkinan. Tapi kat sini kita lihat pokok di belakang ni tak ada pun tanaman hidroponik, tapi mungkin ada satu lagi sekarang dipanggil smart dia siram secara automatik lah, dia penjangan smart planting lah. Jadi dia ada alat tu, kita cucuk di tanah dan dia akan memberitahu bila perlu disiram, keadaan pokok dan sebagainya lah. Okey, jadi nota guru. Kita lihat nota guru dulu. Okey, minta murid menamakan tanaman yang ditanam di kawasan rumah mereka. Jadi kamu boleh nyatakanlah apa tanaman yang ditanam di kawasan rumah kamu dan berbincang dengan murid tentang faedah membina lanskap. Jadi apa faedah apabila kamu membina lanskap di rumah atau di kawasan kejiranan? Yang pertama ialah untuk cantik lah, untuk hias rumah kamu supaya rumah kamu lebih menarik. Dan yang kedua ialah kamu di samping kamu hias cantik atau dan menarik, yang kedua ialah kamu turut berbakti untuk menjaga alam sekitar, kerana dengan menanam pokok kamu telah membantu alam sekitar, disebabkan tanaman dia mengeluarkan oksigen. Apabila sesuatu tempat mempunyai banyak pokok, tempat tersebut menghasilkan udara yang segar dan juga suhu di kawasan tersebut lebih sejuk. Okey, jadi kita terus kepada muka surat seterusnya, iaitu pertanian bandar. Pertanian bandar merupakan aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang yang terhad. Jadi
Di sini pertanian bandar dia nyatakan bahawa pertanian bandar ialah aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan yang mempunyai kawasan ruang yang terhad lah. Ruang yang terhad ni maksudnya ialah ruang yang tidak terlalu luas. Okey, ruang yang sempit, kecil, dan tidak terlalu besar lah. Okey. Penanaman dijalankan sama ada secara konvensional atau menggunakan teknologi moden. Okey, jadi di sini poin yang kedua ialah menyatakan bahawa penanaman di bandar ni dijalankan sama ada secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi moden. Contoh, ruang yang terhad untuk bercucuk tanam terdapat di kediaman berikut. Jadi ada nyatakan 4 lah kat sini. Contoh, itu rumah pangsa, kondo, rumah teres dan kawasan tanah lot. Baik, jadi di sini penanaman secara konvensional ni maksudnya kebiasaan, benda yang biasa. Contoh penanaman secara konvensional yang biasa seperti kita tanam di dalam pasu. Contoh dalam rumah pangsa tu lah, kebanyakannya semua tanam dalam pasu. Dan kalau penanaman menggunakan teknologi moden, macam kita lihat sekarang, smart planting tu lah yang cikgu kata tu. Smart planting iaitu di mana kita menggunakan benda teknologi Android, macam yang Mi Fit tu kan, tapi yang ini versi tanaman smart. Dia ada smart watering, kemudian dia boleh cek keadaan tanaman tersebut, cek tanah dan sebagainya. Okey, macam yang kaedah kedua pula iaitu tanaman hidroponik pun merupakan kaedah penanaman teknologi moden ataupun kaedah tanaman bertingkat, iaitu yang mana tanaman bertingkat ni dia menanam secara melintang. Jadi ada banyak pokok dia dalam satu tiang tu. Dan satu tiang tu ada pelbagai jenis pokok. Okey, nanti cikgu tunjuk bagaimana tanaman bertingkat. Baik, jadi di sini dia ada tanya soalan, adakah pertanian bandar mampu memperoleh hasil seperti pertanian di kawasan luar bandar? Jadi soalan dia ditanya, di bandar boleh dapat hasil tak seperti kawasan luar bandar? Jadi macam kita bincang tadi, jawapannya ialah boleh mendapatkan hasil, kerana dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang, penanaman boleh dibuat di dalam ruang yang sempit. Okey, jadi di sini ada murid ni dia cakap, dia bagi satu pesanan bahawa kita mestilah menyayangi alam sekitar kita. Jadikan kawasan kita sentiasa bersih dan hijau. Macam cikgu cakap tadi, apabila kita menanam tanaman, kita boleh berbakti kepada alam sekitar dengan memperbanyakkan oksigen yang sedia ada. Okey, kita menjadikan bumi lebih hijau, menjadikan suhu lebih tidak panas. Kita melawan kesan pemanasan suhu global, okey, dan sebagainya. Okey, Nota Guru berbincang dengan murid tentang kawasan untuk bercucuk tanam di bandar, di pinggir bandar dan di luar bandar. Okey, jadi kawasan untuk bercucuk tanam di bandar, di pinggir bandar dan di luar bandar. Maksudnya di sini ada 3, satu di bandar lah. Kemudian di pinggir bandar dan di luar bandar mungkinlah kita boleh menanam seperti biasa, penanaman konvensional. Okey, di pinggir bandar dia masih di pinggir, maksudnya di hujung bandar lah. Sama juga kita boleh guna kaedah konvensional. Dan di kawasan bandar, kalau ruang itu terhad, kita boleh menggunakan penanaman secara teknologi moden, iaitu menggunakan kaedah hidroponik lah.
dan penanaman bertingkat. Tunjukkan pelbagai kaedah penanaman seperti hidroponik, vertigasi. Okey, vertigasi moden dan dia di atas batas konvensional kepada murid. Jadi cikgu akan tunjukkan kamu untuk pada video yang seterusnya. Okey. Okey, jadi hari ni okey. Sekarang cikgu nak terangkan, cikgu akan tunjukkan kaedah penanaman seperti besar pula. Penanaman hidroponik, vertigasi, moden dan di atas batas. Okey, jadi kita lihat pada kaedah penanaman hidroponik dahulu, iaitu okey, jadi kita tengok buka YouTube, dan sebenarnya internet ni kita boleh belajar banyak dengan internet, dengan YouTube. Okey. Jadi di sini kita lihat tanaman hidroponik ni paling penting ialah base dia menggunakan air. Okey, jadi di sini ialah contoh-contoh kaedah penanaman hidroponik. Okey. Nampak? Dia ada pelbagai cara lah. Kalau kamu lihat di YouTube, kamu search, kamu boleh tulis, kamu akan lihat banyak kaedah atau cara dalam menghasilkan tanaman secara kaedah hidroponik. Ada yang dah dibagi siap macam ni kan. Ni dekat Lazada. Okey, 279. Ada yang menggunakan balang menegak penanaman dengan. Ada yang macam ni. Okey, ada yang dalam bekas. Dan atau kalau kamu buat sendiri pun boleh menggunakan bahan-bahan terbuang seperti dalam video ini. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk kamu tanaman tanaman yang seterusnya iaitu kaedah vertigasi vertigasi penanaman. Kita lihat sekejap. Vertigasi. Baik, vertigasi ni ialah kaedah penanaman di dalam polybag lah. Okey. Yang ini sesuai untuk cili dan sayur-sayuran lah. Okey, jadi kita lihat. Kita akan buka salah satu video. Penanaman vertigasi ni ialah dia macam air tu kita tidak perlu siram. Kita menyediakan satu saluran air yang telah dimasukkan di dalam tanah, dan ianya membekalkan air kepada tanaman tersebut, tapi dalam kadar yang tertentu lah. Dia tidaklah terlalu banjir air tu. Jadi kita lihat dululah yang ini. Okey, lihat. Bahaya bagi saya air yang mana kita boleh kawal. Air yang untuk boleh air banyak ataupun air sikit. Bagi saya amat berguna lah. Amat minda ini akan lihatlah. Skip. Dan jom kita tengok. Okey, sekarang ni yang ni untuk bilik ni untuk motor dia. Okey, jadi di sini dia menggunakan apa? Pam air untuk membekalkan air pada saluran air tadi itulah. Okey, tengok yang lain pula. Okey, ini contoh bila dia dah besar lah kan. Macam yang video yang cikgu tunjuk tadi tu ialah menggunakan ruang yang sangat terhad ya. Tidak terlalu. Macam yang ini macam di ladang. Cerelac penuh dengan kebaikan untuk si manja membesar. Cerelac semangkuk nutrisi penuh kebaikan. Adalah 3 kaki. Kebaikan peti. Okey, kita lihat dulu. Kebaikan vertigasi ya. Vertigasi gantung. Dia ada banyak jenis vertigasi ya. Kurangkan kos operasi. Dia mengurangkan. Yang kedua, ini ialah kebaikan produktiviti dan ini ialah kebaikan vertigasi. Kamu boleh lihat di sini, iaitu yang pertama ialah dia mengurangkan kos operasi.
Kemudian kualiti. meningkatkan Yang productivity ketiga, quality menjimatkan dan masa. menjimatkan Yang keempat, masa. meningkatkan kecekapan ladang. Ini untuk Yang ni lah, kelima, bukan tak sesuai mengurangkan dengan penggunaan untuk apa. air dan baja. Tak sesuai Yang untuk keenam, orang yang mengelakkan pencemaran nutrien di mana garam tidak meresap masuk ke dalam tanah. Okey, Yang kita pertama, lihat pemasaran. Yang kedua, pola ni. pengterung. Namun, Ini kaedah ini contoh kaedah fertigasi yang tak tergantung lah. Okey, yang ini macam yang tadi tu, yang video first itu tunjuk. Tapi yang ini dia menggunakan kawasan yang besar lah. Okey. juga sesuai. Struktur binaan fertigasi gantung Okey, disyorkan yang ini pula kaedah yang kedua iaitu fertigasi pada gantung. ketinggian 6 kaki ataupun mengikut kesesuaian pengusaha. Ya. Polybag digantung pada paras Dia 3 kaki selalunya dari tanah fertigasi ni dia dan hanya jarak menggunakan antara pokok adalah 3 polybag kaki. ataupun, Manakala bekas jarak antara baris tanaman pasu adalah tanaman 6 lah. kaki. Pertama, terhindar Dia fertigasi sebanyak Ini kamu boleh tengok 109 sendiri lah nanti ya. Okey, yang kedua iaitu tanaman apa di atas batas ni konvensional lah, tanaman biasa lah ni. Tanaman biasa, tanaman konvensional, tanaman konvensional. Okey. Okey, ni lah ni. Ni batas lah. Assalamualaikum, salam Batas ni sejahtera. maksudnya Hai, jumpa lagi. kita buat Hari yang ni ini untuk ladang jugalah. 27 Tapi Julai kalau 2020. okey, tapi kalau untuk yang biasa punya kita tanam atas pasu lah macam biasa. Okey, konvensional kebiasaannya. Okey. Okey, cikgu nak tunjuk tanaman secara bertingkat pula. Okey, planting tower. Okey, yang ini ialah yang terbaru iaitu vertical planting, iaitu tanaman bertingkat. Today we are visiting Okey, True kita Garden. lihat, It's a vertical Baik, ini ialah tanaman bertingkat, iaitu nampak dia tanam salad lah. aeroponic food farm. I was really excited to go here Dia because dipanggil I originally aeroponic. stumbled across True Garden. Solution all the way up Korang lihat lah, here so you ini can see kaedah in moden lah. the roots and you get here. Out of this space, you're going to be exposed to less Tengok lagi chemicals. You'll love it. tomato pula. I get the question all the time. Bell pepper with all our seedling business. So 6 months worth of growth here. So it Okey, jadi ini ialah contoh kaedah tanaman secara bertingkat, tanaman dipanggil tanaman aeroponik. Baik, seterusnya cikgu akan tunjuk kamu smart planting ya, iaitu salah satu teknologi moden yang terkini lah berkaitan dengan kaedah penanaman. Smart planting system. Ini gadget. Ini contoh. Dia auto Ketahui siram. ABC Dia nutrisi kucing tolong dengan kamu Whiskas. automatik dalam B bulu iklan. Automatik I dalam like fresh penyiraman. I'm not a in the soil temperature. Pak. None of this is really moments of your reading that to read up on. Dan dia menggunakan teknologi pintar, iaitu AI untuk penjagaan tanaman dan sebagainya lah. That does what I tell it to. Well, I went through the tutorials and I honestly had a lot of fun with this thing. In the interest of a louvered box that Okay, literally tengok wouldn't be able to take all that data and make cool graphs. And if I'm being Nampak di sini dia cakap bahawasanya melalui tanaman penggunaan ni Arduino ni, dia bukan sahaja dia tolong siram, dia juga mengambil data berkaitan dengan tanaman tersebut. Okey. Kita tengok contoh yang lain pula, iaitu ada Xiaomi Smart planting.
Okey, nampak. Ini pasu yang dikeluarkan oleh Hey, what is up? My name is Martin, and this syarikat is probably teknologi the yang terkenal weirdest lah, thing iaitu I've ever Xiaomi, connected a USB cable to. iaitu berkaitan dengan smart pot, plant pot. Okey. A flower pot, and to be more precise, the Xiaomi flower and plant pot robot. So yeah, let's go. Okay, jadi itu saja. Jadi kamu boleh search sendirilah selepas ni untuk hari ni. Dan sampai sini saja pembelajaran kita untuk hari ni. Okey, nanti kita akan lihat kepada muka surat 67 dan seterusnya lah pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.